أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق الله العظيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ. Dan tenangkanlah, ingatlah ketika kami belahkan Laut Merah untuk kamu lalui, kerana melarikan diri dari angkara Fir'aun. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. Maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama bala tenteranya. Wa antum tanzurun, sedangkan kamu semua menyaksikannya. Bicara tentang Bani Israel di negeri Mesir diteruskan. Bani Israel tidak dapat menyelamatkan diri mereka daripada tekanan Raja Mesir. Tidak dapat menyelamatkan. Meskipun mereka ini terdiri daripada orang-orang yang cerdik pandai berbanding dengan rakyat Mesir. Kaki-kaki nakal pun terdiri daripada kumpulan mereka, terdiri daripada kumpulan Bani Israel ini. Dinyatakan Fir'aun pada zaman ini namanya Ramses kedua. Fir'aun tidak menyukai Bani Israel ini setelah mereka begitu ramai, kerana pertama sekali kumpulan mereka ini nakal. Yang kedua, kerana ekonomi dikuasai oleh Bani Israel, ekonomi negeri Mesir. Segala kemudahan-kemudahan yang sepatutnya dinikmati oleh rakyat Mesir tidak habis dibolot oleh Bani Israel. Inilah yang menyebabkan Raja Fir'aun Ramses mengambil tindakan untuk menyelamatkan rakyat setelah didapati bahawa Bani Israel tidak dapat diasimilasikan bersama rakyat negeri Mesir. Kalau begitu, mereka tidak dapat melawan, tidak dapat mempertahankan diri mereka di bawah tekanan Raja Fir'aun ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala bangkitkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk memimpin Bani Israel seramai 1500 setengah riwayat menyatakan 6,000 rakyat Bani Israel untuk dibawa keluar daripada negeri Mesir untuk menyelamatkan mereka. Nak dibawa keluar ke mana? Dibawa keluar ke Palestin. Dan dibawa keluar ke Palestin ini dalam satu keadaan di mana dalam ayat 50 ini untuk menyatakan apabila Nabi Musa alaihissalatu wassalam diperintah dibawa keluar dan Fir'aun sedang mengejar, lalu Allah Subhanahu wa taala belahkan Laut Merah sehingga Laut Merah itu menjadi darat, maka bolehlah dilalui oleh Bani Israel. Baik saja Bani Israel selamat menyeberangi Laut Merah terusan Suis hari inilah barangkalinya Laut Merah, maka laut itu pun tertutup. Sebelum daripada tertutup itu, Fir'aun juga turut mengejar. Apabila Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa selamat, ketika sedang Bani Israel berada di tengah-tengah jalan itu, laut pun tertutup. Itu yang disebutkan di sini. Katanya wa iz faraqna bikumul bahra, tenangkanlah ketika kami belahkan laut, yakni Laut Merah untuk kamu lalui. Ini adalah satu mukjizat yang diberi Allah kepada Nabi Musa apabila Nabi Musa membelahkan laut ini dengan tongkatnya. Ini tongkat keramat Nabi Musa alaihissalatu wassalam seperti yang dibicarakan di dalam surah Taha nanti. Katanya wa aghraqna ala fir'aun, maka kami tenggelamkan
Fir'aun dan kuncu-kuncunya, bala tenteranya, ala Fir'aun, keluarga, ala itu makna keluarga Fir'aun. Kami tenggelamkan Fir'aun bersama bala tenteranya, sedangkan kamu menyaksikannya. Ini nikmat yang diberi Allah kepada Bani Israel. Nikmat yang pertama, selamat daripada musuh. Nikmat yang keduanya, rasa puas hati. Bagaimana puas hati? Puas hati kerana bala tentera yang mengejarnya, musuh yang mengejarnya itu ditenggelam Allah di depan matanya. Dia dapat melihat Fir'aun itu ketika dia lemas di dalam air. Seseorang merasa puas apabila musuh yang didendaminya itu, dia dapat lihat kesaksian berlaku depan matanya. Mungkinlah dia boleh katanya padan dengan muka. Itulah bahasa yang kita kata lebih sesuai untuk disebutkan oleh Bani Israel kepada musuhnya Fir'aun. Wa antum tanzurun, sedangkan kamu menyaksikan perkara itu. Kalau Fir'aun ini dibinasakan tidak di depan mata kamu, mungkin kamu kurang puas hati. Tapi nikmat ini besar. Kepuasan yang selama ini kamu menderita disebabkan penekanan Fir'aun yang menggunakan tenaga kamu sebagai buruh kasar untuk membina bangunan, membuat bata dan sebagainya. Musuh yang kamu selama ini dendam terhadapnya dibinasakan depan mata kamu. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan sekali lagi pula kenangkanlah wahai Bani Israel, anak cucu Bani Israel, yakni anak cucu Yakub, kenang ketika kami berjanji kepada Nabi Musa untuk memberi Taurat kepadanya sesudah ia bersiap selama 40 malam. Waktu ini, waktu Nabi Musa bawa Bani Israel ke padang pasir Sina untuk dibawa ke Baitul Maqdis, ke Palestin, Nabi Musa belum lagi menerima kitab Taurat itu. Belum lagi. Dia akan terima kitab Taurat semasa berada di padang pasir Tur Sina. Pada ketika itu dia akan terima. Kemudiannya ayat ini meminta supaya Bani Israel cuba kenangkan satu nikmat yang sangat besar apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan kepada Nabi Musa kepada fikirannya untuk membawa kamu, tapi sebaliknya diberi kepadanya satu panduan kitab Taurat. Panduan kitab Taurat di mana Allah Subhanahu wa taala jemput Nabi Musa alaihi salatu wasallam selama 40 malam dan kamu dipimpin oleh Nabi Harun. Pada ketika itu Nabi Harun sebagai ganti. Pergilah Nabi Musa alaihi salatu wasallam untuk menerima kitab Taurat. Kitab ini kemudiannya disebut Taurat dan hari ini disebutnya Perjanjian Lama, Old Testament. Ini seperti yang ada pada hari ini menurut dakwaan orang-orang Israel, dakwaan orang Yahudi. Baik. Kamu perlu ingat dalam masa ini kamu telah menyeleweng daripada ajaran. Ketika Nabi Musa serahkan kamu kepada Nabi Harun untuk memimpin kamu pada ketika ini mengambil peluang untuk menyembah anak lembu yang dicipta, yang dibuat oleh Musa Samiri. Kenapa? Kerana mereka ini merasakan dalam tempoh 40 hari 40 malam Nabi Musa tak ada, mereka merasakan kosong, tak dapat buat apa-apa. Program tak ada, seminar tak ada, ceramah tak ada, mana boleh duduk. Lalu mereka ini diambil peluang oleh namanya Samiri, Musa Samiri. Musa Samiri ini pembuat patung anak lembu. Kebetulan pula Bani Israel ini baru saja keluar dari negeri Mesir, negeri yang penuh dengan patung-patung. Patung pada ketika itu mereka menyembah patung, buat patung di bawah pemerintahan Fir'aun. Peluang elok sangat bagi Musa Samiri mengambil ini. Dia yang mengisi program dalam masa Nabi Musa tak ada. Nabi Harun alaihissalatu wassalam dia buat apa? Nabi Harun dia memikir panjang. Dia tak boleh paksa Bani Israel nanti kacau bilau katanya. Oleh kerana itu tunggu sehingga Nabi Musa balik. Nabi Musa balik dari munajat selama 40 malam itu. Nabi Musa tengok puak-puak dia Bani Israel menyembah berhala, patung anak lembu, al-ijla, patung anak lembu. Lalu Nabi Musa mula-mula sekali pegang Nabi Harun pasal marah kepada Nabi Harun membiarkan mereka diselewengkan oleh Musa Samiri. Dalam Quran menyatakan Nabi Harun kata apabila dipegang oleh Musa,
Nabi Harun kata, la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si, inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tartuq qawli. Nabi Harun kata, jangan pegang janggut saya, jangan pegang kepala saya. Rupanya Nabi Musa bila dia balik rasa marah sangat, dia pegang kepala, tarik janggut. Nabi Harun kata, aku bimbang nanti pulaknya bila-bila kamu balik, kamu kata kamulah yang memecah belahkan Bani Israel. Oleh kerana itu aku biarkan saja sehingga kamu bawa balik, kamu boleh selesaikan. Kemampuan masing-masing. Nabi Musa dengan kekuatannya, Nabi Harun dengan kekuatannya. Kekuatan Nabi Harun ketika damai, dia boleh ingin melihat kepada kedamaian. Nabi Musa mempunyai pengaruh kuasa, keupayaan dia lebih tinggi lagi daripada itu. Ala kulli halnya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menarik perhatian Bani Israel. Cuba perhatikan apa kejadian yang telah berlaku kepada kamu Bani Israel ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam dipanggil bermunajat dan untuk diturunkan kitab Taurat kepadanya. Kamu telah mengkhianati pada ketika ini. Kamu panggil Musa Samiri buat patung anak lembu daripada emas. Kemudiannya kamu sembah pada patung itu. Ini adalah satu perkara yang sangat-sangat tidak baik. Namun begitu Allah Subhanahu wa taala terima taubat kamu. Kira-kira jika Allah tidak ingin menerima taubat kamu lalu dimusnahkan di padang pasir Tur Sina seramai 15,000, sudah tentu kamu tidak mempunyai keturunan lagi selepas daripada itu. Summa dakhaltumul ijla min ba'dihi, kemudian setelah ia pergi lalu kamu menyembah patung anak lembu. Wa antum zalimun, sebenarnya kamu orang-orang zalim terhadap diri sendiri. Perbuatan ini tidak sepatutnya berlaku. Di tengah-tengah Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat kepada kamu, pada ketika itu juga kamu tidak mensyukuri, kamu kufurkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sedikit sebanyak memberi juga kepada kita pengajaran jika nikmat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, peliharalah nikmat itu dengan menyatakan kesyukuran kepadanya. Kesyukuran, jangan nikmat yang diberi tiba-tiba dibalas dengan kekufuran kepadanya. Ini seolah-olahnya mengulangi lagi penyakit yang dikutuk Allah pada Bani Israel ketika mereka berada di padang pasir di bawah pimpinan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dahulu. Kemudian seterusnya, summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun.